يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh pimpinan masjid, para pegawai, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali untuk makluman, Al-Fadhil Ustaz Ni Bakri kaum Zurat tidak dapat hadir pagi ini. Saya pun baru dapat mesej. Jadi insya-Allah pagi ini kita cubalah isi ruang dan masa ini untuk sama-sama kita mendengar sepotong dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ia dapat memberikan suntikan semangat kepada kita, sebagai satu motivasi kepada kita untuk kita menjadi insan yang baik. Setiap hari kalau boleh kita ada satu perkara baru, perubahan ke arah kebaikan dalam diri kita ni. Setiap hari kita cuba usaha untuk memperbaiki satu benda, yang mana benda itu kita sedar bahawa ia merupakan satu kebaikan dan perlu kita tambah baik dalam diri kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau setiap hari kita buat, insya-Allah diri kita ni akan bertambah baik. Begitu juga tuan-tuan, setiap hari dalam diri kita ni kita cuba hilangkan, hapuskan satu benda yang tidak baik, yang kita rasa benda ini satu tabiat yang sudah lama dalam diri kita yang perlu untuk kita buang. Maka setiap hari kita cuba hapuskan dan cuba kita hakis benda tersebut. InsyaAllah lama kelamaan ia akan hilang. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bila mana kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan at-targhib, berkaitan dengan at-tarhib, maka ia akan menjadi satu suntikan semangat kepada kita, iaitu at-targhib yang digelar sebagai dorongan. At-tarhib ialah sebagai ancaman. Targhib dan tarhib ni ibarat kata boleh kita sebut sebagai motivasi. Ya, motivasi. Motivasi ni ia ada dalam dua keadaan. Satu yang dipanggil dengan motivasi secara positif. Satu lagi motivasi yang berbentuk negatif. Motivasi juga ada yang berbentuk dalaman. Motivasi juga ada yang berbentuk luaran. Jadi motivasi positif ni macam mana? Yang dipanggil dengan at-targhib. Kita nak sesuatu. Contoh macam tuan-tuan, kita bekerja. Ya, kita bekerja, kita nak apa? Ya, kita ambil satu keadaan, kita bekerja. Kita nak apa? Kita nak gaji, kita nak kenaikan pangkat, kita nak bonus, kita nak jawatan. Itu dipanggil dengan at-targhib ataupun motivasi yang berbentuk positif. Ada benda yang kita nak. Ada motivasi yang berbentuk negatif, iaitu kita bekerja untuk mengelak sesuatu. Ya, kita bekerja untuk mengelak sesuatu. Kita bersungguh bekerja. Sebab apa? Untuk mengelakkan jawatan kita itu, ataupun untuk mengelakkan apa? Untuk mengelakkan jawatan kita diambil oleh orang lain, contoh. Ataupun untuk mengelakkan kita, kalau guru kita bekerja, kita bersungguh supaya kita ni tak ditukar. Kan? Tidak ditukar ke tempat lain. Kan? Orang kerja-kerjaan, kalau yang ni keadaan ni dia kena tukar. Tukar jabatan, tukar tempat kerja, itu motivasi yang berbentuk negatif. Bukan kata tidak baik. Mungkin itu bukan negatif di sini, bukan maksud tidak baik. Tapi maknanya untuk mengelak sesuatu.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka di dalam agama kita ni juga dia ada motivasi yang berbentuk positif dan negatif tadi. Dia ada yang berbentuk ganjaran, ada yang berbentuk ancaman, ada yang berbentuk pemberian. Ya, syurga, nikmat dalam syurga dan sebagainya, itu yang dipanggil dengan positif, pemberian, anugerah. Ada yang berbentuk ancaman, neraka. Kita beribadah sebab apa? Takut neraka. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konsep yang sama. Dalam diri setiap manusia, tuan-tuan datang sembahyang subuh tadi ada motivasi. Ya, kita nak boleh bangun sembahyang subuh. Apa motivasi kita? Nak sembahyang subuh secara berjemaah dapat pahala. Nak sembahyang subuh secara berjemaah sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sembahyang subuh, maka dia akan berada di bawah naungan Allah, di bawah jagaan Allah. Kita nak motivasi tersebut, maka kita datang. Di antaranya lah kan, yang bab ikhlas tak ikhlas itu bab yang lain. Yang ni bab dorongan. Ada yang tuan-tuan datang sebab tadi sebab apa? Ada yang berbentuk negatif. Ya, takut orang kata, takut itu, takut ini dan sebagainya. Itu motivasi juga, motivasi negatif. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah kita akan dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk demikian. Ada yang targhib, ada yang tarhib. Jadi insya-Allah saya pilih perbahasan kita pada pagi ini untuk kita mensyarahkan kitab Bahrul Madhi susunan Syekh Idris Al-Marbawi. Kitab ini tuan-tuan, kita kena belajar, kita kena mengaji. Ini merupakan satu peninggalan ulama Melayu, yang mana kitab ini, kitab Bahrul Madhi ini boleh disebutkan sebagai kitab syarah hadis yang paling tebal yang disusun oleh ulama Nusantara ni, ulama Melayu kita ni. Syekh Idris Al-Marbawi, kitab mensyarahkan kitab Sunan At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. Beliau nak mensyarahkan kitab ini dia bukan biasa-biasa. Ini merupakan catatan beliau. Catatan beliau ketika mana belajar. Ketika mana belajar dulu, dia catat pengajian dia. Dia ngaji Sunan Tirmizi, dia mengaji di Mesir, masjid ni, masjid ni, masjid ni, masjid ni, dia kumpulkan catatan tersebut. Dan dia ada buat penambahan sehingga tersusunnya sebanyak 22 juzuk. 22 juzuk, lebih kurang tebal ni semua tuan-tuan. Mensyarahkan kitab Sunan At-Tirmizi. Sunan Tirmizi ni bukan setebal, maknanya bukan sampai 22 juzuk. Tak sampai 22 juzuk, 1 juzuk pun dah ada. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kitab yang mensyarahkan hadis, kitab yang paling tebal dalam alam Melayu ni. Jadi kalau kita tuan-tuan tak mengaji kitab ni, maknanya kita mensia-siakan kesungguhan beliau untuk mencatat ataupun untuk menyediakan kitab ini kepada kita. Baik, insya-Allah pagi ini kita cuba masuk pada hadis yang pertama daripada kitab Bahrul Madhi ini. Saya ambil juzuk yang ke-18. Kenapa 18? 18 ini dia cerita berkaitan dengan syurga, neraka. Syurga dan neraka. Yang tu yang kata tarhib dan tarhib tadi tu. Juzuk 1 dia mula dengan taharah, juzuk 2 dia mula dengan bab sembahyang dan seterusnya. Dia ada masuk beberapa bab lagi lah. Di antara juzuk-juzuk tu dia ada perbincangan-perbincangan tertentu yang semuanya menceritakan berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi qala bab ma jaa fi awwal zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar.
iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan awal-awal puak yang masuk syurga atas rupa bulan. Nak ceritakan golongan manusia yang pertama. Di antara golongan manusia yang pertama yang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dalam bentuk rupa paras dia ni umpama bulan. Ya, umpama bulan, bukan kata rupa manusia tu bulan. Manusia tu umpama bulan, bercahaya macam bulan. Ini di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rupanya disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kata beliau, ketahuilah kiranya ya saudaraku, umat Muhammad ini telah dikurniakan Tuhan setuah-tuah umat, dan telah dilebihkan Tuhan daripada umat-umat Nabi yang dahulu beberapa perkara yang tertentu. Kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia ada banyak kelebihan, tuan-tuan. Dia banyak kelebihan umat Nabi ini. Bukan kata kita sebagai umat Nabi Muhammad ni sebagai umat terakhir sahaja, tidak. Tapi banyak perkara yang kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi ini, umat Nabi Muhammad ni tak sama dengan umat-umat terdahulu. Yang walaupun umat terdahulu ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, tuan-tuan, banyak benda yang mereka ni, satunya mereka hidup dalam tempoh yang lama, ya, hidup dengan bermacam-macam dengan ujian dan sebagainya, berbeza dengan umat Nabi Muhammad. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni diberikan banyak kelebihan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama ialah pahala yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan ganjarannya. Dan perkara ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi kata, "Idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'ah." Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya hamba aku, kata Allah, teringin nak buat sesuatu kejahatan, arada, teringin, fala taktubuha alaihi hatta ya'malha. Jangan kamu tulis, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, jangan kamu tulis dosa tersebut. Jangan kira ia sebagai satu dosa sehinggalah dia melakukan perbuatan yang dia niatkan tadi. Maknanya kalau kita ni ada dalam diri kita, dalam hati kita, ada benda yang kita niatkan nak buat jahat, baru teringin tapi tak buat. Tak buat tersebut bukan sebab terhalang, tak buat tersebut bukan sebab daripada keuzuran diri kita, tapi tak buat tersebut kerana kita rasa takut. Tak buat tersebut kita rasa macam tak berbaloi dengan dosa. Contoh, bukan tak buat sebab terhalang. Contoh, ada orang niat nak mencuri, start kereta dah, jalan sampailah tempat yang dia nak curi tersebut, tiba-tiba dia nampak tuan rumah ada. Tuan rumah ada. Dah tak jadi. Dia mencuri tak lagi? Tak mencuri. Niat tak? Ada niat. Yang ni dicatat. Sebab apa dicatat, tuan-tuan? Sebab dia telah buat, cuma dia tak boleh buat sebab terhalang. Tadi ada niat. Yang niat dicatatkan dia punya dosa dia. Ataupun sebab contohnya nak mencuri, tapi tiba-tiba nak keluar rumah hujan. Dia ada motor, kan nak pergi mencuri, nak pergi menyamun, nak pergi merampok, tiba-tiba tengah jalan hujan, patah balik, hujan, payah. Maka tetap dikira sebagai berdosa. Dia berbeza dengan orang yang dia niat tetapi dia tak buat. Sebab apa? Mencuri ni tak bagus, contoh.
takut Allah Ta'ala murka, takut dosa dan sebagainya. Tiba-tiba muncul perasaan tersebut. Seperti mana hadis yang kita pernah dengar, tuan-tuan. Hadis berkaitan dengan 3 orang pemuda yang tersekat di dalam gua. Tuan-tuan biasa dengar hadis tersebut. Salah seorang daripada pemuda tersebut, dia bertawassul dengan amalan dia. Tawassul dengan amalan dia, dia menyebutkan bahawa, ya Allah, ya Tuhan, dahulu aku ada seorang sepupu. Dia ni aku duk goda lama dah, duk kenen lama dah, tapi dia tak teringin. Duk tolak. Tiba-tiba sampai satu musim, musim kemarau, musim susah. Dia datang kepada aku. Bila dia datang kepada aku, minta pinjam. Nak pinjam duit. Tolonglah. Maka aku bagi, tapi dengan syarat dia mesti serahkan dirinya kepada aku. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak, dia pun terima. Maka ketika mana diceritakan dalam hadis tersebut, ketika mana hampir berlakunya perzinaan tersebut, disebutkan bahawa dia sudah berada di antara 2 kaki perempuan tersebut, tiba-tiba timbul perasaan takut pada Allah. Nak buat dah, timbul perasaan takut pada Allah. Perempuan sebut kata, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, jangan kamu rampas, janganlah kamu lakukan benda ini melainkan dengan jalan yang betul. Maka tiba-tiba dia tersedar, tuan-tuan. Tak jadi berzina. Padahal selama ni duk, orang kata duk teringin lama dah. Orang kena sebut duk taram lama dah ni. Teringin lama dah. Kali ni dapat, memang dapat kali ni. Tiba-tiba tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan perasaan tersebut dia timbul takut tersebut, tak jadi nak berzina, tuan-tuan. Kalau agak-agak kita yang sembahyang subuh pagi ni, tuan-tuan, duduk dalam keadaan yang macam tu, duduk dalam keadaan yang macam tu, teringin lama dah, tiba-tiba dapat, tuan-tuan, boleh timbul perasaan takut pada Allah. Maka dengan sebab takut tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tak jadi. Maka dia bertawassul dengan amalan tersebut, menyebabkan sedikit daripada batu yang menghalang pintu gua tersebut bergerak. Ini cerita, tuan-tuan, yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan amalan hati. Itu kita dah cerita dah, berkaitan dengan amalan hati. Cuma nak sebut di sini berkaitan dengan niat tadi. Maknanya selagi mana kita tidak buat dan tidak lakukan dengan sebab kerana apa? Kerana kita takut pada Allah, maka di situ akan ada tidak dicatat kita punya niat yang tidak baik tersebut. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebut lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa idza arada an ya'mala hasanah, apabila dia teringin untuk melakukan kebaikan, ada niat untuk buat kebaikan, falam ya'malha, maka dia tak buat. Tak buat tersebut mungkin sebab terhalang. Niat pagi tadi nak datang sembahyang subuh contoh, tiba-tiba start kereta tak hidup, nak datang masjid sembahyang Jumaat start kereta tak hidup, nak jalan kaki jauh. Niat ada, bukan niat ada tapi sengaja tak buat, itu tak dapat. Kunci jam dah bangun contoh, kunci jam dah bangun, jam dah dengar dah, tuan-tuan, tapi duk tekan 5 minit lah habis subuh. Yang tu tak dapat. Kan sedar dah tapi tak bangun, yang tu tak dapat, yang tu memang penyegan. Hak ni dia bangun, cuma nak datang tu tak dapat. Falam ya'malha, dia tak boleh buat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut, faktubuha lahu hasanah, maka tulislah baginya itu satu kebaikan. Kan, faktubuha lahu hasanah. Fa idza amilaha, dan apabila dia buat amalan tersebut dengan apa yang dia niat tadi, faktubuha lahu bi'asharati amsalha ila 700. Maka kalau dia buat apa yang dia niatkan tadi,
maka tulislah baginya itu 10 ganjaran sehingga 700 kali ganda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka ini semua merupakan kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kelebihan-kelebihan yang lain yang banyak lagi. Contohnya pada Lailatul Qadar. Ni Ramadan nak masuk. Lebih kurang 50 hari lagi Ramadan nak masuk, tuan-tuan. Apa persiapan dan persediaan kita nak masuk Ramadan ni? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tak lama dah, tuan-tuan. Apa persiapan dan persediaan kita yang kita nak buat? InsyaAllah, tuan-tuan, di antara amalan yang boleh kita lakukan sebagai persiapan ialah kita lazimi berpuasa Isnin dan Khamis. Cuba latih. Pokok masuk Ramadan nanti, biasalah tuan-tuan sakit perut di awal Ramadan, biasalah letih kalau yang tak biasa berpuasa. Dia akan rasa penat, akan rasa terganggu sedikit sebanyak. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban ini cubalah latih untuk berpuasa Isnin Khamis. Kita pun di sini insya-Allah kita cuba akan anjurkan. Kita akan anjurkan program puasa Isnin dan Khamis. Tak ada lah kita buat jamuan, kita sedialah kurma sedikit sebanyak depan tu. Tuan-tuan datang awal bolehlah ambil kurma, lepas tu baliklah nak makan. Kan? Cuma yang nak datang sembahyang masjid, janganlah sebab puasa kemudian tak datang langsung masjid, rugi ya. Puasa dapat pahala, sembahyang dapat satu ya. Rugilah. Jadi datang masjid, adalah kurma, air sikit insya-Allah kita ada. Kan? Kemudian tuan-tuan sembahyanglah, lepas sembahyang nak baliklah. Kan, terpulanglah macam mana pun nak makan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Umat dahulu tak dapat. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar ni? Lailatul Qadar bukan kata mesti. Saya sebut selalu, bukan kata mesti kita mencari tanda. Jangan letak Lailatul Qadar itu di dalam tanda. Lailatul Qadar kalau kita setiap malam lazimi dengan ibadah, insya-Allah kita akan dapat. Lazimi malam ni sembahyang tarawih, sembahyang berjemaah, setiap hari kita buat. Dapat tak? Dapat. Ke mesti kena tengok tanda dulu, kena tengok matahari, kena tengok ayam, kena tengok pokok, kena tengok cuaca dan sebagainya. Tak ada, tuan-tuan. Tak payah. Itu sebagai tanda untuk kita kenali saja, bukan tanda untuk kita cari. Sebab tanda-tanda tersebut kita boleh tahu bila? Kita boleh tahu pagi. Nak tahu pagi, tuan-tuan, bangun-bangun cuaca pagi ni matahari nampak suram, pagi dah lah. Tak ada dah lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimi ibadah. Lazimi setiap malam tak miss kita melakukan ibadah bertarawih dengan imam. Yang nak dapat ganjaran yang penuh, lazimi sampai habis. Tarawih, kalau tarawih 20, witir sekali dengan imam, itu ganjaran lebih besar berbanding dengan kita tarawih setakat 20 kemudian kita witir di rumah. Kononnya nak buat qiyam nanti malam, tak apa, qiyam lah, witir lah. Kita witir dulu tak apa, nak buat qiyam malam tu, nak buat tahajud pula, nak bangun malam lagi, tak apa, terus, tak payah buat witir lah. Cukup dengan witir yang kita buat selepas tarawih semalam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Dia ada benda-benda yang lain lagi. Contohnya apa dia, tuan-tuan? Special kita ni syafaat Nabi. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti dia akan cerita dalam hadis. Dalam hadis ini dia akan sentuh sikit berkaitan dengan syafaat. Kelebihan umat Nabi ni di mana syafaat Nabi ni? Di antara yang disebutkan bahawa Nabi ni di akhirat nanti dia akan cari umat dia. Yang kata ummati itu bila? Di akhirat. Hadis yang sahih ialah di akhirat nanti. Di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan bersujud di situ untuk minta supaya dapat keizinan untuk syafaat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di situ, Allah Taala akan berfirman, "Irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, maknanya bangun. Isfa' tu syafa'. Berilah, kamu nak syafaat siapa? Nescaya dia akan diberikan pertolongan tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi yang mula-mula sekali, ummati. Di situ tuan-tuan. Special tak kita ni? Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cari kita dulu.
dalam keadaan seluruh umat manusia selain daripada umat Nabi mencari orang yang dapat tolong. Mereka pergi pada Nabi SAW. Semua manusia ni pergi, termasuk umat Nabi SAW. Pergi berjumpa dengan Nabi. Nabi berikan pilihan umat dia dulu. Kemudian apa lagi? Ada yang berbentuk syariat. Kita ni beza dengan umat terdahulu. Lebih tak? Lebih. Contohnya apa dia? Contohnya dalam bab taubat. Taubat kita ni mudah berbanding dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa nak taubat nasuha kena bunuh, tuan-tuan. Ya, cerita kaum Nabi Musa yang melakukan kemungkaran, sembah sapi dan sebagainya. Taubat mereka macam mana? Bunuh. Ini taubat umat Nabi Musa. Taubat kita cukup dengan taubat nasuha. Yang 4 syarat tu. Ya, tak perlu untuk saya huraikan lagi. Kemudian apa lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Perbezaan dari sudut umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Di antaranya perbuatan istinja. Istinja apa? Bukan istinja dengan air. Istinja dengan air satu, istinja dengan benda selain air, benda yang seperti batu. Beza dengan umat terdahulu, beza dengan umat terdahulu. Umat terdahulu hanya tertentu dengan air sahaja. Tapi kita umat Nabi SAW boleh guna benda yang selain air. Seperti batu. Dan syaratnya benda yang seumpama batu tadi lah. Benda yang kesat, benda yang suci, bukan makanan, bukan benda yang dihormati. Benda yang boleh menghakis, menghilang dan sebagainya. Ini syarat-syarat dia. Umat Nabi diberikan benda ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak kelebihan-kelebihannya. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, satu daripadanya iaitu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Artinya kitalah orang yang akhir masa zahir ke dunia, lagi orang-orang yang dahulu masa zahir pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka jadilah umat Muhammad itu umat yang dahulu keluar dari bumi dan dahulu daripada segala umat pergi ke perhimpunan di padang mahsyar, dan dahulu daripada segala umat pergi bernaung di bawah arasy, dan dahulu daripada segala umat diputuskan hukum dan hisab, dan dahulu daripada segala umat melalui siratul mustaqim, dan dahulu daripada segala umat pergi masuk syurga, dan lebih banyak yang masuk syurga dari segala umat yang dahulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kita rasa bangga dengan umat Nabi ni? Ni benda tuan-tuan, disebutkan banyak kelebihannya. Selain daripada di dunia ni diberikan ganjaran, diberikan pintu rahmat, diberikan pintu untuk melakukan ibadah, di akhirat nanti tuan-tuan, kita ni orang yang mula-mula sekali. Dahlah kita ni datang lambat. Jadi sudut susunan umatnya kita ni paling lambat. Nahnu al-akhirun, kita ni yang paling akhir sekali di kalangan umat Nabi ni, kita yang paling akhir. Maknanya dari sudut susunan kita yang terakhir, datang paling lewat. Kita nak pergi hospital tuan-tuan, hospital kerajaan. Kan? Nak boleh jumpa appointment dengan doktor tu pergi pagi ni, pukul berapa dapat? 8:30 pergi. Kan? Parking, siap parking depan pintu hospital. Dah sampai dah. Appointment dapat ke apa? Nak boleh jumpa doktor kadang-kadang Zuhur nanti baru dapat. Punya ramai manusia tuan-tuan. Beratur panjang tuan-tuan. Ya. Tiba-tiba yang datang, ada yang datang lewat. Dia datang terus dapat masuk. Tunggu kejap 10 minit, terus doktor panggil. Kita rasa macam mana tuan-tuan? Dia ni siapa ni? Siapa dia ni? Kita ni punya awal. Dia datang, dahlah datang lewat. Dapat masuk jumpa doktor dulu. Orang sebut, dia tu anak pengarah hospital. Contoh. Yang tu kawan doktor.
Yang tu lama dah, passion lama. Pesakit lama dah. Yang dulu-dulu dia biasa datang dah, dia dapat dulu special. Ataupun dia tu orang yang apa? Orang yang rajin derma, contoh. Orang yang rajin derma darah. Dapat kedudukan special. Contoh. Jadi kita ni gambaran dalam syurga nanti pun, akhir zaman nanti ibarat di akhirat nanti ibarat kata macam tu. Dahlah datang lewat. Bangkit hak mula-mula sekali ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mula-mula sekali. Kemudian tuan-tuan yang pergi ke padang mahsyar mula-mula sekali yang berjalan kita. Umat semua manusia mati. Bila mana Israfil tiup sangkakala. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Bila mana sangkakala ditiupkan, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, mati semua, hancur semua manusia, makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila semua mati, akhirat akan dibangkitkan balik, ditiupkan sangkakala yang kedua. Maka bila ditiupkan sangkakala yang kedua, semua bangkit. Yang bangkit mula-mula sekali ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan umat Nabi Muhammad. Maka yang bergerak mula-mula, kita bangkit dulu, kita jalan dulu. Yang mula-mula sekali bergerak ke padang mahsyar ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mula-mula sekali dihisab ialah di kalangan umat ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berjalan mula-mula di titian sirat ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umat yang pertama yang memasuk syurga Allah. Dan umat yang paling ramai di kalangan umat-umat yang lain yang dapat masuk ke dalam syurga Allah. Tuan-tuan tak rasa bangga lagi kau dengan umat Nabi Muhammad? Cuma kita kena berusaha untuk jadi umat yang terbaik. Macam mana nak jadi umat yang terbaik? Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kuntum khaira ummah, dulu kamu umat yang terbaik. Siapa ayat ini ditujukan? Ditujukan kepada para sahabat. Boleh dah ibrah tu untuk kepada umat yang kemudian ni. Kita sebagai umat Nabi ni yang terkemudian ni, yang tak jadi sahabat ni, boleh tak jadi umat yang terbaik? Boleh. Tapi dengan syarat apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nak jadi umat Nabi, umat yang terbaik, buat suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar, dan beriman pada Allah. Ni tiga benda ni. Nak syarah yang ni panjang pula. Satu kuliah yang lain pula. Itu kemudian tuan-tuan. Kok lagi ada ustaz tak datang, bolehlah kita sebut. Tapi harap Ustaz Albani datang lah. Tak datang kok, kita minta lah jenah dakwah ganti lah pula apa ni. Kan mengaji lama dah. Dah ikut ustaz lama dah. Bolehlah bagi sekali-sekala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian daripada itu Nabi kita dahulu masuk syurga. Nabi kita ni Nabi yang dahulu. Bila Nabi nak pergi syurga ni, Nabi ketuk pintu tuan-tuan. Ketuk pintu penjaga syurga ni, malaikat yang menjadi penjaga syurga ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia kata, aku tidak dibenarkan untuk buka pintu ni melainkan kepada makhluk insan manusia yang namanya Muhammad. Tuan-tuan, rasa tak kita ni? Nabi kita yang nombor satu, kita ni umat yang nombor satu masuk dulu, kita pula umat yang paling ramai. Maka perbanyakkanlah bersalawat kepada Nabi. Lazimilah lidah kita ni dengan bersalawat pada Nabi. Beruntungnya kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Beruntungnya kita dipilih, yang walaupun di zaman cabaran hidup sekarang ni tuan-tuan, zaman Covid tak henti-henti ni tuan-tuan, kita rasa macam payah. Ingat tuan-tuan, akhirat kita mudah. InsyaAllah kita ni akhirat kita dipermudahkan urusan oleh Allah. Dapat masuk syurga dulu, bangkit dulu dan sebagainya, semua dulu-dulu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tidak boleh siapa dahulu daripadanya jikalau Nabi-Nabi sekalipun. Demikianlah datang pada khabar-khabar.
Maka kemudian daripada itu masuklah umat Muhammad dengan berpuak-puak, berikut-ikutan dan bersaf-saf masuknya. Maknanya Nabi masuk dulu, kemudian diikuti oleh umatnya. Maka puak yang pertama itu masuk syurga dengan cukup perhiasannya dan mukanya gilang gemilang seperti bulan purnama 14 hari bulan. Nanti 14 hari bulan, 13, 14, 15 ni tempoh bulan purnama, bulan terang. Macam itulah rupa manusia yang mula-mula masuk dalam syurga. Di antara orang rupa paras, cantik, bersinar, bercahayanya, dapat masuk syurga, itulah kilauannya. Bukan kata tiba-tiba timbul saya. Tak, maknanya nak kata seri tu. Tuan-tuan nanti tengok muka pengantin dengan muka orang yang tak jadi pengantin, beza tak tuan-tuan? Oh, beza. Kita hak tak jadi pengantin ni pakat tengok, tambah-tambah kalau hak bujang lagi, berkerut muka tuan-tuan. Kan? Hak jadi pengantin ni senyum tak berhenti. Senyum tak berhenti tuan-tuan. Tuan-tuan marah kat dia itu tak ada masalah. Dia tak marah pun hari tu. Senyum je. Sebab apa? Hari jadi pengantin. Seronok, pengantin lelaki pun sama, pengantin perempuan pun sama. Kan? Seri tak? Seri. Tu nak sebut kata akhirat serinya ibarat macam bulan purnama. Cantik dia tu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah datang khabarnya itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu zumratin tadkhul jannah ala suratil qamar lailatal badri. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia bermula awal puak yang masuk syurga itu atas serupa bulan pada malam 14 hari bulan. Ni hadis Nabi. والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها. Dan bermula puak yang keduanya atas rupa yang lebih elok daripada bintang yang mengerlap di langit. Yang kedua macam bintang, bercahaya macam bintang. Ada bulan, kalau bulan terang bintang tak nampak. Bulan tak apa nak terang, bintang dia akan nampak. Yang kedua macam bintang, berkelip-kelip bercahaya tersebut. Bagi tiap-tiap lelaki yang masuk syurga daripada mereka itu 2 isteri. Yang ni orang lelaki nak dengar sangat ni. Yang masuk dalam syurga tadi 2 isteri. Setiap daripada mereka itu yang nak masuk syurga itu dapat 2 isteri, duk jinjing kiri kanan ni. Isteri nombor 1, isteri nombor 2. Kata bunyi bidadari lain. Bidadari lain. Yang ni isteri. Isteri ni daripada makhluk di bumi, daripada manusia, perempuan syurga. Yang dapat masuk syurga dia akan jadi isteri. Dia tak jadi suami perempuan, dia tetap jadi isteri. Dia masuk syurga boleh jadi suami, dah jadi isteri lah, jadi perempuan dah juga. Dia sama seperti mana kejadian asalnya. Dia jadi isteri kepada ahli syurga. Apa ni dalam syurga? Dia dalam dunia punyalah anti kepada poligami, tiba-tiba jadi isteri nombor 2 dalam syurga. Anti tak boleh masuk syurga lah. Dia tak boleh anti tuan-tuan. Anti tak boleh. Maknanya kita ni terima, nak marah itu bab lain. Tak setuju tu mungkin sebab pengalaman. Tak setuju tersebut mungkin sebab marah dia dibuat, dizalimi dan sebagainya, iaitu bab lain. Nak nafikan tak boleh. Sebab benda ni jelas. Lepas tu dalam syurga tak ada ke perasaan cemburu ni? Cemburu tidak ada dalam syurga. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allah Ta'ala sebut dalam syurga nanti, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut perasaan cemburu, perasaan marah, perasaan tak suka ni. Min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, masing-masing jadi bersaudara.
Rumah pun dekat-dekat. Ala sururin mutaqabilin, mengadah. Kata rumah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh berpoligami, rumah isteri nombor 1, isteri nombor 2 ni mengadah. Kalau boleh buat macam tu, hebatlah. Tok guru saya Syekh Ni'mat Yusof, isteri nombor 1 sini, isteri nombor 2 sini, mengadap pintu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak menikah dua, boleh buat macam tu, baru menikah. Kalau nak menikah diam-diam, bila lagi menikah di siam, tak payah. Tu maknanya tuan-tuan tak layak. Nak menikah nombor 2, tapi nak lari di siam, tak bagi tahu isteri nombor 1, tak payah buat. Cari penyakit, seronok sekejap, lepas tu penyakitnya panjang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga orang yang dapat masuk syurga ni 2 isteri. Atas tiap-tiap seorang daripada isteri itu 70 lapis daripada pakaian syurga. 70 lapis pakaian syurga. Macam mana ni tuan-tuan? Jangan duk bayang macam mana. Kita atas dunia kalau pakai 70 lapis, yang tak betul. Kan pakai 70 lapis. Macam mana? 70 jenis perhiasan syurga yang ada pada diri dia. Dengan gelangnya, dengan rantainya, dengan itunya, dengan macam-macam lah. Perhiasan perempuan ni, tuan-tuan tengok pakaian lelaki macam mana, pakaian perempuan macam mana. Laki ni tuan-tuan, kalau pertunjukan fashion habis-habis tuan-tuan, mesti ada blazer seluar, itu je. Orang perempuan dengan kebayanya, kurung kedahnya, kebaya labuh, kebaya panjang, kebaya pendek, singkat, 3 suku, kan. Hak baju ni, blouse dan sebagainya, macam-macam tuan-tuan, kan. Hak laki ni tu je pakaian, kan. Kalau tu je lah. Kalau blazer hitam lah kita ni, kan. Itu rasa semat habis dah, kan. Kalau pakaian menikah tuan-tuan, perempuan dengan gaun, ada gaya macam ni, gaun macam ni, lelaki itu je. Contohlah. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata musannif rahimahullah, nampak zahir otak tulang betisnya dari belakang, yakni dari luar daging dan kulitnya. Cantiknya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut macam ni, orang perempuan tanya pula, yang kami ni dapat apa? Asyik-asyik kalau cerita nikmat dalam syurga, tak lepas daripada bidadari. Bidadari. Seronok orang lelaki senyum sebut bidadari. Sebut 2 isteri senyum, pakai senyum. Kami dapat apa? Kita kena ingat, dalam syurga ni diberikan sesuai dengan apa yang kita nak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu apa yang diinginkan oleh hati kamu dalam syurga nanti. Tashtahi anfusukum. Kita teringin apa, kita akan dapat. Orang lelaki teringin tak? Siapa di sini tak teringin bidadari? Rasanya semua teringin. Nazir masjid tu, imam masjid, tuala jenah dakwah, semua teringin bidadari, kan. Bidadari semua teringin. Isteri 2, siapa tak teringin? Sebut tadi, siapa tak teringin? Semua teringin. Teringin. Dalam dunia tak berani buat, tapi dalam syurga insya-Allah kita teringin. Simpanlah perasaan tersebut, keinginan tersebut dalam syurga. Jadi orang perempuan tanya, kami ni jadi apa? Takkan jadi isteri, kan. Isteri ya, dalam syurga pun jadi isteri dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kamu apa yang kamu teringin, semua dapat. Apa yang kita teringin dalam dunia, kita teringin apa? Orang perempuan dia suka apa? Gelang, perhiasan, pakaian cantik-cantik. Jenis orang macam tu. Ada yang teringin jenis macam mana? Dia suka berjalan. Dapat tak? Dapat. Dia teringin rumah besar, dia dapat. Teringin apa? Teringin alat masak, teringin, dapat yang cantik, dia dapat. Hak jenis kumpul Tupperware, dapat tak? Kan orang perempuan, dia ada yang jenis kumpul Tupperware. Teringin lah Tupperware tu, tapi tak mampu beli. Dalam syurga dapat. Bukan dapat satu tuan-tuan, tiba-tiba sampai, ni barang Tupperware hang, selori sampai. Selori terus. Dapat tak tuan-tuan? Dapat. Maknanya dalam syurga apa sahaja yang kita teringin, insya-Allah kita akan dapat. Nanti dalam hadis yang berikutnya, dalam bab yang berikutnya, dia akan ada satu cerita tuan-tuan berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita terbayang
Dalam dunia dulu kita nak dapat benda tu, tapi tak dapat. Kita akan pergi ke sebuah pohon. Sebuah pohon tersebut dia akan bergoyang dengan sebab angin, keluar kenikmatan tersebut. Jadi insya-Allah benda ni dia akan cerita dalam hadis yang berikutnya. Hadis berkaitan dengan rupa pohon di dalam syurga. Rupa pohon dalam syurga ni macam mana? Bila tuan-tuan dengar hadis yang mula-mula tadi, rasa macam mana? Kita rasa teringin. Inilah yang digelar sebagai motivasi, tuan-tuan. Sebagai motivasi untuk kita berubah menjadi insan yang lebih baik. Kita berusaha untuk menambah baik kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah. Kita berusaha untuk menambah baik hubungan kita dengan manusia. InsyaAllah kita termasuk dalam 1-2 golongan tadi, golongan yang mendapat kenikmatan yang besar dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar ini dulu untuk perkongsian kita. Nama pun ganti. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini mendapat suntikan semangat pada diri kita untuk sama-sama kita menjadi insan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar ini aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.